Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk di bawah subjek pengajian Malaysia. Saya, Muhammad Ikmal Syazmi bin Kamaruzaman akan membentangkan subtopik di bawah dasar penerapan nilai-nilai Islam. Seterusnya. Dasar penerapan nilai-nilai Islam. Yang pertama, dasar ini diperkenalkan oleh kerajaan untuk menerapkan sikap bekerja positif yang akan melahirkan pentadbiran yang cekap dan berkesan untuk meningkatkan produktiviti yang lebih berkualiti kepada rakyat. Yang kedua, perkhidmatan awam yang berkesan tidak sahaja bergantung pada tahap pengajian dan kemahiran yang tinggi, tetapi juga kepada sikap dan nilai-nilai sejagat yang boleh diterima oleh semua kaum dan agama. Nilai-nilai Islam. Antara nilai-nilai Islam yang boleh diterapkan ialah amanah, bersih, dedikasi, disiplin, tanggungjawab, sederhana, tekun, berbudi mulia, ikhlas, syukur dan kerjasama. Objektif penerapan Islam. Yang pertama, menanam sifat dan semangat cinta akan nilai-nilai suci Islam. Yang kedua, menghormati kebaikan dan membenci keburukan. Seterusnya, menghasilkan perkhidmatan yang bermutu. Yang keempat, menjalankan tugas dengan penuh amanah dan dedikasi. Yang kelima, melatih diri dengan disiplin. Dan yang terakhir sekali, menghapuskan sikap yang negatif dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Strategi penerapan nilai-nilai Islam. Sebagai permulaan, dasar ini hanya ditumpukan kepada anggota perkhidmatan awam. Namun, pemilihan ini bukan bererti bahawa kerajaan mengetepikan pihak lain. Malah, ia membuktikan bahawa kesedaran pemimpin negara ini sebagai barisan hadapan yang melaksanakan pelbagai program dan projek bagi faedah rakyat dan negara perlu meningkatkan prestasinya dari semasa ke semasa, sejajar dengan harapan negara. Islam mengakui betapa pentingnya pentadbiran oleh sebab sebarang reformasi dan dalam sesebuah masyarakat tidak akan terlaksana sekiranya jentera pentadbiran tidak dikemaskini serta dibentuk dengan nilai-nilai positif. Usaha untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam kalangan anggota kerajaan telah dilakukan melalui penerangan dan penjelasan dasar ini, teladan pegawai-pegawai kanan dan melalui kaedah pujukan. Paksaan dan tekanan dalam apa jua bentuk tidak dilakukan. Seterusnya, saya akan memberikan pembentangan seterusnya kepada pembentang yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ikmal Syazmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Amir Haziq bin Azhan, ingin meneruskan lagi subtopik yang seterusnya, iaitu Satu Malaysia. Satu Malaysia ialah keinginan kerajaan untuk melahirkan bangsa Malaysia yang lebih berdaya tahan dalam menghadapi pelbagai cabaran yang dibawa oleh arus globalisasi meliputi segala aspek seperti sosial, ekonomi dan politik. Oleh hal yang demikian, konsep Satu Malaysia diperkenalkan pada tahun 2009. Konsep ini bersandarkan satu prinsip iaitu rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Ini juga bertepatan dengan cita rasa rakyat Malaysia dan sejajar dengan peruntukan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan prinsip-prinsip rukun negara. Satu Malaysia juga ialah satu gagasan yang bertujuan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia yang berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia.
Dalam erti kata lain, Satu Malaysia digagaskan sebagai satu formula yang mampu membantu dalam memastikan aspirasi negara, iaitu Wawasan 2020 tercapai jika dapat diterapkan ke dalam sanubari rakyat dan diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat. Selain itu juga, Satu Malaysia menghargai dan menghormati prinsip-prinsip perlembagaan persekutuan serta identiti-identiti setiap kaum di Malaysia dan menganggapnya sebagai satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan. Di samping itu, Satu Malaysia juga menekankan sikap penerimaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, iaitu sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar masyarakat dapat hidup bersama dalam keadaan saling menghormati antara satu sama lain sebagai rakyat Malaysia. Justru itu, Satu Malaysia juga bertujuan memperkukuh hubungan dan kerjasama antara rakyat pelbagai kaum di negara ini sebagai senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran yang menggugat kesejahteraan hidup mereka. Akhir sekali, dalam usaha perpaduan kaum menurut Satu Malaysia, rakyat daripada pelbagai kaum dan agama perlu berfikir melepasi sepadan kaum masing-masing. Mereka juga perlu melahirkan tindakan yang melepasi tembok kepentingan etnik dan kaum. Bagi pihak pemimpin pula, kepimpinan negara akan melayani dan memenuhi segala keperluan dan hak rakyat tanpa mengira kaum dan agama di Malaysia, tetapi perlulah berlandaskan perlembagaan persekutuan. Sekian daripada saya, terima kasih. Seterusnya saya akan meneruskan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih Amir Haziq. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Nadia binti Rusli. Saya ingin membentangkan asas Satu Malaysia. Next slide. Asas-asas utama Satu Malaysia adalah seperti berikut. Perpaduan ialah prasyarat dalam usaha merealisasikan aspirasi negara, iaitu mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. B. Satu Malaysia ialah penerusan agenda membina negara. C. Perpaduan sememangnya telah membentuk teras utama dalam hala tuju negara menuju kecemerlangan bermula sejak kemerdekaan dicapai. Satu Malaysia bertujuan menyemarakkan semula semangat perpaduan dan persaudaraan dalam kalangan rakyat Malaysia. D. Untuk mencapai kemajuan bagi negara, rakyat perlu dimajukan terlebih dahulu. Perkara ini dimulakan dengan membentuk sikap penerimaan setiap antara kaum yang membawa kepada perpaduan yang utuh. Apabila perpaduan dicapai, maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lebih lancar. Next. Pendekatan asas Satu Malaysia terbahagi kepada 4, iaitu pertama, perpaduan, kedua, status negara maju, ketiga, aspek pertama, tegas-tegas perpaduan, dan aspek kedua, nilai-nilai aspirasi. Saya akan berikan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mariana Cacu, pelajar daripada Diploma Syariah Islamiyah. Kali ini saya akan menerangkan tentang aspek-aspek utama Satu Malaysia. Aspek-aspek utama Satu Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu penerapan teras-teras perpaduan dengan penerapan nilai-nilai aspirasi. Next. Aspek pertama ialah penerapan teras-teras perpaduan.
Aspek ini menerapkan teras-teras perpaduan sebagai budaya dan amalan semua rakyat Malaysia. Teras perpaduan ini ialah komponen-komponen asas yang menguatkan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Teras perpaduan ini didukung oleh nilai-nilai murni yang seharusnya mendasari cara hidup rakyat Malaysia. Yang pertama ialah penerimaan. Malaysia menekankan sikap penerimaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum dengan cara sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormati sebagai rakyat dalam sebuah negara. Sikap ini ialah peningkatan ketara daripada sikap toleransi semata-mata. Dan yang kedua ialah kenegaraan. Prinsip ini bertujuan memastikan pelaksanaan satu Malaysia yang berasaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Dan yang ketiga, keadilan sosial. Semua rakyat Malaysia akan terbela dan tiada mana-mana pihak akan dipinggirkan. Keadilan ini mestilah mengambil kira taraf kemajuan kaum-kaum yang berada pada tahap yang berbeza-beza. Oleh itu, dasar-dasar kerajaan dan peruntukan-peruntukan perlembagaan yang memberikan pembelaan kepada golongan yang memerlukannya akan tetap dilaksanakan. Next. Ketiga-tiga teras perpaduan didukung oleh nilai-nilai murni yang termasuk nilai-nilai yang berikut. Yang pertama, hormat menghormati. Hormat menghormati antara semua kaum termasuk menghormati adat resam serta budaya kaum lain. Rasa hormat ini juga menuntut kita supaya tidak mengeluarkan kata-kata kesat tentang kaum lain dan juga tidak mempersoalkan peruntukan-peruntukan undang-undang yang menyentuh sensitiviti kaum. Dan yang kedua, rendah hati. Rasa rendah hati atau tawadu ialah perasaan insaf bahawa kita ialah rakyat dalam sebuah negara yang sama dengan kita perlu hidup secara harmoni. Kata ini juga merangkumi pengertian bahawa setiap kaum malah setiap individu ada kelemahan dan kelebihannya yang sendiri. Seharusnya kita memanfaatkan kelebihan masing-masing demi memperkukuh masyarakat dan negara. Dan yang ketiga, kesederhanaan. Bermaksud pendekatan sederhana dalam apa-apa jua isu yang berbangkit. Negara ini bermasyarakat majmuk seperti Malaysia. Sebarang tindakan atau tutur kata bersifat ekstrim tidak boleh diterima kerana hal tersebut boleh membawa kepada masalah ketidakstabilan sosial yang lebih parah. Dan yang terakhir ialah berbudi bahasa. Budi bahasa ialah tutur kata dan tingkah laku yang tertib dan berpaksikan kesantunan dalam segala interaksi perhubungan dengan pihak lain untuk mewujudkan kerjasama dan permuafakatan yang lebih erat. Terima kasih. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan yang seterusnya. Terima kasih kepada saudari saya, Mariana Cacu. Sebelum itu, saya Siti Nobatisha binti Yahya daripada Diploma Syariah akan menyambung kepada aspek yang kedua iaitu penerapan nilai-nilai aspirasi. Penerapan nilai-nilai aspirasi bermaksud nilai-nilai yang perlu ada pada masyarakat, progresif dan dinamik yang akan memacukan negara ke arah mencapai status negara yang maju. Penerapan nilai-nilai aspirasi juga terbahagi kepada 8, iaitu yang pertama, budaya berprestasi tinggi. Budaya berprestasi tinggi bermaksud memastikan setiap perkara dan setiap tugas yang dilakukan mencapai tahap yang terbaik. Iaitu, sikap ini tidak boleh mengambil sambil lewa dan mampu bersaing dalam persekitaran yang global, seterusnya membantu melonjakkan kedudukan ekonomi negara ke tahap yang lebih kukuh dan mantap. Yang kedua, budaya ketepatan. Rakyat Malaysia perlu dikenali dengan budaya ketepatan termasuklah menepati waktu dan mengutamakan kecekapan dalam melaksanakan semua tugas dan kewajipan. Ketepatan pengukuran juga, jadual penyampaian dan kualiti amat berhubung rapat untuk menentukan kecemerlangan dan kejayaan. Negara luar juga akan mengiktirafkan Malaysia sebagai negara yang mementingkan kualiti dan kepentingan dalam segala bidang terutamanya dalam sistem perdagangan dunia yang berteraskan ekspor. Yang ketiga, budaya ilmu. Budaya ilmu juga dapat memupukkan rakyat yang sentiasa cenderung untuk memburu pengetahuan yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu sepanjang hayat. Yang terakhir, integriti. Rakyat Malaysia perlu memiliki integriti yang tinggi dalam melaksanakan sebagai tugas dan tanggungjawab agar bangsa dan negara sentiasa disegadi dan dihormati oleh semua pihak. Selain itu juga,
Integriti merangkumi sifat amanah, bersih dan cekap dalam melakukan sebarang tugas dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Rakyat juga perlu berusaha memperbaiki kesilapan. Setiap perkara dan tindakan yang gagal atau salah perlu dibaiki untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Seterusnya, saya akan memberikan pembentangan ini kepada pembentangan yang terakhir. Oh, okey. Terima kasih kepada saudari Batrisha. Baiklah, nilai aspirasi satu Malaysia yang seterusnya adalah ketabahan. Ketabahan adalah memupuk sikap ketabahan dalam situasi rakyat mengharungi masalah dan cabaran yang mendatang. Rakyat Malaysia seharusnya bersifat tidak mudah mengaku kalah. Sebaliknya, perlu memiliki keyakinan diri yang tinggi serta semangat juang yang kental dalam apa jua bidang yang diceburi. Dalam menangani isu kegagalan, pendekatan yang berbeza dan kreatif perlu diambil kira demi menghasilkan perubahan yang lebih besar dan menakjubkan. Sifat aspirasi yang seterusnya adalah kesetiaan. Budaya ini mewajarkan kesetiaan sepenuhnya kepada negara Malaysia dan kesediaan untuk berbakti dan berkorban demi negara yang tercinta. Prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa-apa jua keadaan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip kedua, rukun negara wajib dipegang erat oleh setiap rakyat ini tanpa berbelah bahagi. Kesetiaan akan membina kepercayaan dan menjalin satu ikatan di antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nilai aspirasi yang seterusnya adalah kebijaksanaan. Budaya ini memandu rakyat tentang cara berhadapan dengan sebarang masalah dengan penuh berhemah dan teliti agar tidak berlaku perkara-perkara yang menyinggung hati dan perasaan mana-mana pihak. Nilai aspirasi yang terakhir adalah budaya inovasi ataupun penerimaan. Rakyat Malaysia perlu sentiasa bersedia untuk mencuba perkara baharu dan berinovasi dalam apa-apa jua lapangan yang kita ceburi. Rakyat Malaysia perlu dikenali sebagai individu yang mampu menjadi pemimpin dalam bidang masing-masing. Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa-apa jua perkara yang baik dan mendapat persetujuan secara bersama. Jadi, setakat ini pembentangan daripada pihak kami. Kita sambung seterusnya dengan inisiatif kerajaan di bawah Satu Malaysia. Di bawah program Satu Malaysia, kerajaan telah memperkenalkan program transformasi kerajaan, iaitu Government Transformation Program, GTP, dan program transformasi ekonomi, iaitu Economic Transformation Program, ETP. Kedua-dua program ini bermula pada tahun 2010 dan 2011 bersama-sama dengan program transformasi politik atau PTP dan program transformasi sosial atau PTS. Ia membentuk dasar transformasi nasional bagi memacu Malaysia ke arah pencapaian wawasan kebangsaan menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 walaupun sekarang sudah mencapai tahun 2021. Okey, sekian daripada pihak kami. Cukup setakat ini pembentangan dan perbahasan yang telah kami sampaikan. Jika ada sebarang kekurangan dan kesalahan, kecacatan, keaiban, kami mohon ampun dan maaf. Sekian, terima kasih.